tentang profil keusahawanan. Keusahawanan adalah keupayaan untuk mengenal pasti peluang-peluang perniagaan, menghasilkan idea-idea perniagaan dan melakukan inovasi kepada perniagaan. Seterusnya, keusahawanan juga melalui proses kreativiti dan inovatif dalam mencipta produk atau perkhidmatan baru mengikut kehendak dan keperluan orang ramai. Akhir sekali, peranan usahawan amat penting kepada negara dalam memastikan pembangunan ekonomi dapat dijana dengan lancar dan meningkatkan pendapatan dan pengeluaran negara. Seterusnya adalah ciri-ciri usahawan berjaya. Ciri pertama ialah berani mengambil risiko. Usahawan sentiasa mencari informasi serta membuat penilaian dan pertimbangan terhadap risiko dalam perniagaan supaya akan menjamin hasil yang baik. Ciri kedua ialah bijak mengambil peluang. Usahawan berupaya untuk menukar situasi di persekitaran mereka kepada peluang perniagaan serta mampu mengenal pasti ruang untuk penambahbaikan daripada kekurangan produk sedia ada. Dan ciri terakhir ialah kreatif dan inovatif. Idea yang bersifat kreatif dan inovatif mampu menyumbang kepada penghasilan produk atau perkhidmatan yang unik dan baharu dalam pasaran. Kemahiran usahawan yang pertama ialah kemahiran pemasaran. Usahawan yang mampu memasarkan produk dan perkhidmatan ke saluran yang betul dapat meningkatkan keuntungan serta memberikan pulangan lumayan kepada perniagaan. Kemahiran seterusnya ialah kemahiran berfikir. Ianya penting kepada usahawan agar pelbagai cadangan dan kemungkinan tercetus yang seterusnya dapat mencipta persepsi baharu dalam dunia perniagaan. Dan yang terakhir ialah kemahiran penjualan. Ia melihatkan bagaimana usahawan berhubung dengan pihak lain bagi menjual produk mereka serta meletakkan kepercayaan kepada pelanggan untuk membeli produk mereka. Pengenalpastian lokasi syarikat mahsuri sendirian berhad. Pertama sekali, lokasi pengeluaran syarikat mahsuri mempunyai banyak kemudahan yang disediakan seperti kemudahan teknologi, kemudahan pengangkutan dan pergudangan. Dan yang kedua, lokasi perniagaan berada di tempat tumpuan orang ramai. Contohnya, produk yang dihasilkan dapat dihantar ke pelbagai tempat seperti pasaraya dan kedai runcit untuk memenuhi permintaan pengguna. Dan yang terakhir, lokasi perniagaan berhampiran dengan pihak-pihak berkepentingan seperti tenaga pekerja dan pembekal. Hai, kita sambung kepada jenis-jenis perniagaan entiti di Malaysia. Nama saya Muhammad Khairul Anwar bin Abdullah, nombor metrik 275418. Untuk dalam entiti perniagaan di Malaysia, kita lihat kepada yang pertama, pemilikan tunggal, enterprise. Pemilikan tunggal ialah salah satu jenis syarikat yang paling mudah untuk ditubuhkan. Pemilikan tunggal memerlukan hanya seorang pemilik dan liabilitinya tidak terhad. Pendapatan peribadi atau aset pemilikan tidak akan dilindungi jika syarikat diisytiharkan muflis atau berhutang. Hanya warga negara Malaysia dan bermastauti tetap boleh mendaftarkan entiti ini. Yang kedua adalah perkongsian, partnership. Perkongsian mempunyai dua atau lebih pemilikan maksimum 20 pemilik. Rakan kongsi ini menggabungkan sumber mereka untuk menjalankan perniagaan dengan matlamat menjana keuntungan. Perkongsian sesuai untuk firma profesional seperti juraudit dan peguam. Yang ketiga adalah syarikat sendirian berhad. Syarikat sendirian berhad atau sendirian berhad ialah entiti undang-undang yang berasingan daripada pemiliknya. Bermakna ia boleh membeli atau menjual harta, memasuki kontrak undang-undang dan menyaman atau didakwa di mahkamah. Pemilik hanya bertanggungjawab terhadap jumlah yang telah mereka sumbangkan kepada syarikat dan aset atau kekayaan peribadi mereka dan akan dibiarkan tanpa disentuh jika sesuatu berlaku kepada syarikat. Seterusnya, yang keempat, syarikat awam berhad. Syarikat awam berhad adalah serupa dengan syarikat sendirian berhad, tetapi saham syarikat awam berhad boleh ditawarkan kepada orang ramai. Syarikat awam biasanya disenaraikan di Bursa Saham dan ditadbir oleh Suruhanjaya Sekuriti Malaysia. Yang kelima, syarikat tanpa had. Syarikat tanpa had menyediakan liability tanpa had kepada ahli dan pemegang saham sekiranya berlaku kerugian atau syarikat berhutang. Ahli dan pemegang saham akan bertanggungjawab secara peribadi. Syarikat tanpa had boleh bertukar kepada syarikat berhad sekiranya mereka meluluskan resolusi khas dan menyerahkan notis penukaran kepada Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM. Yang keenam, syarikat asing. Pejabat perwakilan syarikat asing yang ingin meningkatkan pasaran dan pemahaman mereka tentang persekitaran perniagaan Malaysia boleh menubuh ke pejabat perwakilan. Pejabat perwakilan tidak mempunyai kedudukan undang-undang bebas di Malaysia. Dan pejabat cawangan asing. Aktiviti pejabat cawangan mestilah sama dengan syarikat induk asing dan cawangan sesuai untuk syarikat asing yang ingin mengembangkan perniagaan mereka ke Malaysia untuk jangka masa pendek. Seterusnya, yang ketujuh, perkongsian liability terhad. Perkongsian liability terhad menggabungkan ciri-ciri perkongsian dan syarikat. Ia adalah pertubuhan perbadanan dan merupakan entiti undang-undang yang berasingan daripada rakan kongsinya. Yang ke-8, koperasi. Koperasi ialah sebuah syarikat yang diuruskan secara sukarela oleh sekumpulan orang untuk faedah ahli-ahlinya. Terdapat dua jenis koperasi. Koperasi keahlian terhad yang keahliannya terhad kepada pekerjaan lokasi dan latar belakang tertentu seperti koperasi guru dan koperasi dan lain-lain. Dan koperasi keahlian
bebas yang keahliannya terbuka kepada sesiapa sahaja seperti koperasi pengguna dan koperasi perumahan. Seterusnya kita masuk kepada prosedur permohonan. Memulakan syarikat di Malaysia memerlukan lesen perniagaan yang sah. Lesen pendaftaran, kebenaran dan kelulusan disertakan. Pihak berkuasa perlesenan (PBM) yang berkenaan boleh didekati untuk mendapatkan lesen perniagaan berdasarkan geografi dan aktiviti perniagaan. Sebelum firma atau syarikat boleh menjalankan operasi secara sah, ia mesti mendapatkan lesen yang mungkin umum khusus industri atau sektor ataupun khusus yang dalam aktiviti tersebut. Pertama sekali adalah lesen am. Apabila pelabur ingin menubuhkan syarikat di Malaysia, mereka akan diperlukan untuk mendapatkan lesen am. Lesen am ni termasuk pendaftaran syarikat di Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM, pendaftaran cukai pendapatan syarikat dan pekerja, kumpulan wang simpanan pekerja KWSP, perkeso, dana pembangunan sumber manusia, lesen perniagaan dan perlesenan tanda tangan. Yang kedua, lesen khusus untuk industri atau sektor. Lesen khusus industri atau sektor ialah lesen untuk industri atau sektor yang ditetapkan oleh kerajaan. Ini termasuk peraturan yang mengawal pertumbuhan industri atau sektor tertentu mengikut evolusi dasar kerajaan. Yang ketiga adalah lesen untuk aktiviti tertentu. Lesen khusus aktiviti ialah lesen yang mengawal aktiviti tertentu dan mungkin digunakan untuk banyak perniagaan atau sektor. Kategori lesen ini memerlukan pelabur mematuhi peraturan tertentu yang direka bentuk untuk melindungi kepentingan penduduk, pekerja, alam sekitar dan orang awam. Seterusnya, kita lihat kepada produk atau perkhidmatan. Barisan produk. Barisan produk ialah sekumpulan produk berkaitan yang semuanya dipasarkan di bawah satu jenama yang dijual oleh syarikat yang sama. Syarikat menjual berbilang atau bermacam barisan produk di bawah pelbagai nama jenama berusaha untuk membezakannya antara satu sama lain untuk kebolehgunaan yang lebih baik untuk pengguna. Syarikat sering mengembangkan tawaran mereka dengan menambah barisan produk sedia ada kerana pengguna lebih cenderung untuk membeli produk daripada jenama yang mereka sudah biasa. Gabungan barisan produk syarikat dikenali sebagai campuran produk atau portfolio produknya. Barisan produk dicipta oleh syarikat sebagai strategi pemasaran untuk menangkap jualan pengguna yang sudah membeli jenama tersebut. Prinsip operasi ialah pengguna lebih berkemungkinan untuk bertindak balas secara positif terhadap jenama yang mereka kenal dan suka dan akan bersedia untuk membeli produk baru berdasarkan pengalaman positif mereka dengan jenama itu pada masa lalu. Seterusnya kita beralih kepada presenter yang seterusnya. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Akib Zahir Rahab bin Zamri dan nombor metrik saya ialah 288042. Pada hari ini saya ingin membentangkan tentang 9.0 iaitu teori strategi perniagaan. Yang pertama adalah strategi pasukan 5 quarter. Ia merupakan alat yang boleh digunakan oleh pemasar dan pengurus perniagaan untuk melihat keseimbangan kuasa dalam pasaran antara organisasi yang berbeza dan untuk menganalisis daya tarikan dan potensi keuntungan bagi sektor industri. Ia terdiri daripada persaingan yang kompetitif, ancaman produk pengganti, kuasa tawar menawar pembeli, kuasa tawar menawar pembekal dan ancaman penantang baru. Faedah mencipta strategi pembezaan. Yang pertama ialah mengurangkan persaingan harga. Sebagai contoh, syarikat gula-gula mungkin membezakan gula-gula mereka dengan menambah baik perasa atau menggunakan bahan yang lebih sihat. Dan sementara itu, pesaing mereka mempunyai gula-gula yang lebih murah. Tapi mereka tidak dapat memberikan perisa yang mungkin diinginkan pengguna daripada syarikat gula-gula itu sendiri. Yang kedua ialah produk unik. Kelebihan strategi pembezaan ini ialah ia berdasarkan kualiti unit produk. Syarikat mungkin boleh menyusun senarai ciri dalam produknya yang tidak boleh dimiliki oleh pesaing. Produk syarikat akan menjadi unik dan berbeza serta boleh memasarkan dan mengiklankannya dengan berkesan. Yang ketiga, margin keuntungan yang lebih baik. Apabila produk dibezakan dan diubah menjadi produk berkualiti tinggi, ia menyediakan lebih banyak peluang untuk margin keuntungan yang lebih besar. Sebagai contoh, jika pasaran sasaran syarikat sanggup membayar harga yang lebih tinggi untuk kualiti yang lebih baik atau nilai yang lebih baik, syarikat boleh menjana lebih banyak hasil untuk jualan yang lebih rendah. Bagaimana untuk menjadi peneraju kos? Yang pertama ialah meningkatkan skala pengeluaran. Jika syarikat berada dalam industri dengan persaingan yang sengit, penskalaan membolehkan syarikat itu menawarkan harga yang pesaingnya yang tidak dapat. Syarikat itu dapat memperoleh keupayaan untuk menawarkan inventory pada skala yang lebih besar yang akan membantunya menangkap segmen pasaran yang lebih besar tanpa perlu risau tentang kehabisan stok. Yang kedua ialah melaksanakan teknologi canggih. Syarikat boleh mengurangkan kos dengan mencipta teknologi yang boleh menghasilkan lebih banyak produk setiap jam, menghadkan bilangan pekerja yang diperlukan untuk pengeluaran atau memberikan beberapa faedah lain untuk meningkatkan kecekapan proses. Yang ketiga ialah mencari bahan mentah. Syarikat boleh mengurangkan kebergantungan kepada produk pihak ketiga untuk mengurangkan kos operasi. Penyebaran bahan secara langsung juga membolehkan perniagaan menjual bahan berlebihan mereka kepada pengawal lain pada harga pasaran. Sekiranya perniagaan mempunyai kelebihan bahan mentah, ia boleh dijual kepada pengawal lain untuk menjana pendapatan tambahan. 4 jenis strategi produk.
Yang pertama ialah strategi pemasaran. Strategi ini memfokuskan kepada mendapatkan pelanggan daripada melaksanakan visi atau idea itu sendiri. Kebanyakan syarikat permulaan bermula dengan satu strategi pemasaran sehingga syarikat mereka menjadi cukup besar untuk mempunyai rancangan yang lebih terperinci. Yang kedua ialah strategi teknologi. Banyak syarikat permulaan dimulakan kerana pengasas mempunyai teknologi atau idea yang inovatif untuk berubah menjadi sesuatu yang lebih besar. Yang ketiga ialah strategi barisan produk. Strategi ini memerlukan lebih banyak penyelidikan pasaran dan akal yang sihat. Syarikat perlu berfikir tentang apa yang boleh menjadi produk yang ingin digunakan sendiri. Jika sudah menemui produk yang menarik, ia sangat bagus untuk syarikat. Tetapi jika tidak, syarikat perlu memutuskan produk mana yang patut menjadi milik syarikat. Yang seterusnya ialah strategi pembezaan produk. Strategi pembezaan produk direka untuk mencipta produk yang cukup berbeza untuk diperhatikan dan disukai oleh pengguna. Untuk menonjolkan diri syarikat daripada persaingan, syarikat haruslah mencipta idea inovatif untuk projek sampingan syarikat yang lain di pasaran. Terdapat beberapa strategi harga. Yang pertama ialah harga premium. Harga digunakan sebagai kriteria utama untuk menentukan sama ada produk berbaloi untuk dibeli atau tidak. Strategi penetapan harga sedemikian berkesan dalam segmen atau industri di mana syarikat mengikuti kelebihan daya saing yang kukuh. Yang kedua ialah harga psikologi. Strategi penetapan harga psikologi memerlukan pemahaman mendalam tentang pasaran sasaran syarikat untuk menghasilkan hasil yang terbaik. Jika pelanggan mempunyai akses kepada diskaun dan kupon, maka ianya akan menarik minat mengikut keperluan psikologi mereka demi menjimatkan wang. Yang terakhir ialah harga penembusan. Harga barangan ditetapkan rendah secara buatan untuk mendapatkan bahagian pasaran dengan cepat. Ini dilakukan apabila produk baru dikeluarkan, harga dijangka meningkat sebaik saja tempoh promosi tamat dan objektif bahagian pasaran tercapai. Selamat pagi doktor dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Chung Kiat Chen dan nombor metrik saya adalah 284580. Sekarang saya akan membentangkan tentang 540 susu atau perniagaan. Susu atau perniagaan adalah sejenis gambar raja skala yang dapat dilihat dari sudut atas dan kegunaannya adalah untuk merancang penggunaan sebagai ruangan dan susunan perabot yang paling sesuai dalam setiap ruangan. Raja tersebut menunjukkan pelan lantai pembina kepada syarikat Masuri Sendirian Berhad. So sekarang kita lihat dari kiri ke kanan. So pertama, packet area, kawasan untuk membungkus barang jualan bagi penjualan dan pengangkutan. Kontainer, tempat yang menyimpan barang jualan. Cook area, tempat yang memasak bahan-bahan untuk memproseskan sos dan kicap. Cleaning room, tempat yang mencuci sisa-sisa bahan yang terdapat di uniform. Short area, kawasan yang dijadikan sebagai tapak pengumpulan di mana semua sisa-sisa bahan diletakkan untuk tujuan pengasingan mengikut kategori dan jenis. Freezer 1 dan 2, tempat yang meletakkan bahan-bahan mentah untuk dibekukan supaya tidak cepat rosak. Seterusnya, power supply, tempat yang untuk membekalkan tenaga elektrik kepada semua industri. Bathroom, tandas yang digunakan oleh semua kaki tangan semasa bekerja. Dan akhir sekali, sink hall, kawasan untuk perapan bahan-bahan mentah dalam jangka masa yang panjang. Seterusnya, 640, kos permulaan untuk usaha baru. Kos permulaan untuk usaha baru adalah jumlah kos yang mengandungi segala pembelajaran yang akan berlaku semasa memulakan perniagaan yang baru. Terdapat dua jenis kos. Antaranya adalah kos permulaan dan kos aset. Dalam kos permulaan masih boleh dibahagi kepada dua jenis kos, iaitu kos pembelajaran sekali dan kos pembelajaran berterusan. Ini adalah jadual kos pembelajaran sekali. So, masuk kos pembelajaran sekali adalah kos yang hanya bayar sekali semasa permulaan perniagaan. So, seterusnya adalah kos pembelajaran berterusan. Sebaliknya, kos pembelajaran berterusan adalah bermaksud kos yang berterusan sekiranya perniagaan masih dijalankan. Dan akhir sekali adalah kos aset. Kos aset adalah kos yang bayar untuk aset bukan semasa kita memulakan perniagaan. Assalamualaikum, nama saya Firdaus bin Amran, nombor metrik 288100. Saya akan membincangkan antara sumber pembiayaan dan cabaran atau isu yang dihadapi oleh usahawan dalam menguruskan perniagaan. Antara agensi kerajaan yang dapat membantu usahawan terutamanya dari segi kewangan untuk menguruskan perniagaan ialah Tabung Ekonomi Belia, yang kedua Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga Tekun, yang ketiga Majlis Amanah Rakyat MARA, yang keempat Perbadanan Usahawan Nasional Berhad PUNB, dan yang kelima Teraju. Semua agensi terbabit boleh dilayari melalui laman sesawang rasmi untuk mengetahui lebih lanjut berkenaan tawaran dan syarat-syarat yang dikenakan.
Cabaran dan isu. Antara cabaran dan isu yang sering dialami oleh usahawan ialah pembiayaan awal untuk memulakan perniagaan. Yang kedua ialah mengekalkan rancangan kewangan bagi tahun-tahun berikutnya supaya operasi dapat diteruskan. Yang ketiga ialah penjawatan organisasi. Ini kerana untuk mengambil pekerja baru perlu mengambil berat kriteria-kriteria yang bersesuaian dengan kerja tersebut. Yang keempat, pengurusan pekerjaan. Usahawan perlu mengarahkan pekerja untuk mencapai objektif syarikat pada masa yang tertentu dengan cara yang berkesan. Dan yang terakhir ialah pengurusan masa, dengan memberi masa kerja yang sesuai bagi seluruh pekerja agar tiada pekerja yang mengambil kesempatan dan bekerja dengan sambil lewa. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Fidel Ismail. Nombor metrik 288861. Saya akan menerangkan tentang kesimpulan. Kesimpulan pertama ialah tidak memerlukan modal besar. Modal adalah salah satu perkara penting dalam memulakan setiap perniagaan. Untuk memulakan perniagaan, modal yang kita tidak memerlukan modal yang besar, kerana jika kita ingin memulakan modal yang besar, ia akan mengambil begitu banyak masa dan akan membazirkan masa tersebut untuk mencari modal yang banyak. Yang kedua ialah penerapan ciri-ciri usahawan. Penerapan ciri-ciri usahawan berani mengambil risiko. Setiap apa yang dilakukan oleh usahawan, mereka perlu berani menerima kemungkinan satu perkara itu untung atau rugi. Seterusnya ialah bijak mengambil peluang. Usahawan tersebut mengenali orang-orang yang lebih lama dalam industri tersebut untuk menerima ilmu-ilmu yang dapat kita gunakan untuk perniagaan kita. Dan seterusnya yang terakhir ialah kreatif dan inovasi, iaitu budaya yang terbuka. Contohnya kita membuat satu produk, menghasilkan satu produk yang lain daripada yang lain dan boleh menerima daripada pihak pelanggan. Akhir sekali dalam kesimpulan ialah kemahiran usahawan. Kemahiran usahawan yang pertama ialah kemahiran pemasaran. Kemahiran pemasaran membantu dalam pemasaran produk tersebut ke saluran yang betul dan membuatkan produk tersebut mengembang ke luar negara. Akhir sekali, kemahiran jualan. Kemahiran jualan ini meningkatkan hasil jualan produk tersebut. Terima kasih.